Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzah abadan adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tazakkur wa at-tazkir wal naf'a intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dilalati ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridha'ihi wa qurbihi wa thawabihi subhanah. Alhamdulillah, insya-Allah kita menyambung kembali majlis tazkirah kita siri yang kelima. Kita sambung pada kata muallif rahimahullah taala, walzamil adaba wa ba'il hawa wal ghadaba wa'mal fi asbabit tayaqqusi. Kata pengarang rahimahullah, walzamil adaba, dan lazimilah adab. Lazimilah adab. Adab maknanya perkara yang dipuji, sama ada sudut perkataan dan juga perbuatan. Jadi musannif menasihatkan supaya kita sentiasa melazimi adab. Adab adalah benteng dalam kehidupan kita. Adab adalah benteng bagi seorang Muslim yang benar. Antara sebab-sebab yang kita memudahkan kita untuk beradab ialah pertamanya tafaqquh fid din. Tafaqquh fid din. Yang kedua, kita zuhud pada dunia. Yang ketiga, kita ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal akan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Antara sebab-sebab kita mudahkan kita untuk melazimi adab. Wa ba'idil hawa wal ghadab, dan jauhilah hawa nafsu. Hawa ni apa yang diteliu, yang disukai oleh nafsu, wal ghadaba, dan kemarahan. Kerana marah akan membuka segala pintu kejahatan. Marah yang tidak dikawal akan membuka segala pintu kejahatan. Bila marah akan mari kejahatan, sama ada kejahatan zahir atau batin. Kejahatan zahir, umpamanya kita memukul tanpa hak, ataupun kita mencela, kita menghina. Kejahatan batin mungkin akan timbul perasaan ujub, perasaan takabur. Bila marah kita rasa kita lebih mulia daripada orang lain. Mana kita nak rasa orang lain lebih hina pada kita. Sebab itulah mulut akan melancarkan, akan mengatakan perkara-perkara yang tidak baik, umpama mencela dan sebagainya. Jadi musannif kata jauhilah hawa dan wal ghadab dan ghadab. Jadi hawa nafsu dan ghadab ini adalah satu perkara yang mana seorang manusia untuk menghilangkan terus nafsu dan juga marah dalam diri itu satu perkara yang mustahil, sudah adatnya tak boleh. Sebab kita manusia tetap memerlukan nafsu dan ghadab. Nafsu ada keperluan dia juga. Umpamanya keinginan untuk kita makan, untuk kita berkahwin dan sebagainya. Begitu juga kemarahan perlu juga. Tentu marah kepada perkara-perkara yang bersangkut paut dengan agama, perlu kita marah. Atau perkara-perkara yang memerlukan marah,
bagi seorang, contohnya perkara yang melibatkan apa orang panggil khusus khasais dia tu. Umpamanya seorang yang memiliki isteri dan anak-anak, anak perempuan contohnya, perlu ada perasaan cemburu. Cemburu apabila berlaku perkara-perkara, apabila suatu perkara yang boleh menjatuhkan kepada mencemarkan maruah dia, perlu ada cemburu, perlu ada perasaan marah. Itu jadi tak boleh nak singkirkan perasaan marah secara satu patuh, ataupun dalam peperangan fisabilillah, marah pada dalam peperangan jihad, perlu ada marah pada musuh-musuh masa berperang itu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan menjauhi ini adalah bukannya menyingkirkan secara mutlak, tetapi menetapkan mengawal nafsu dan marah itu pada pertengahan, tidak boleh terlalu melampau dan tidak boleh yang melampau ataupun terlalu sedikit sangat, tak ada langsung, tak boleh juga. Jadi menetapkan sesuatu tu pada pertengahan. Contoh marah bila kita kawal dengan cara pertengahan, kita kawal tak pada tempat dia, akan melahirkan sifat syuja'ah, keberanian. Qala wa'amal fi asbabit tayakkuzi, dan beramallah, berusahalah, bekerjalah pada sebab-sebab tayakkus. Tayakkus maknanya perkara yang membangunkan daripada lalai. Membangunkan daripada lalai. Antara perkara-perkara yang boleh menjadi sebab kepada tayakkus adalah yang pertama ta'allum, belajar. Yang kedua tafakkur. Tafakkur berfikir akan membangunkan seorang itu daripada kelalaian. Dan tafakkur tu termasuk daripada tafakkur tu ada muhasabah. Termasuk tafakkur ni memikirkan akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita. Ada tafakkur ialah kita memikirkan keaiban kita untuk kita baiki. Yang ketiga, kita sentiasa bergaul dengan orang soleh, orang baik, yang mana apabila kita melihat mereka akan menyebabkan kita ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kita mengambil iktibar. Pertama ta'allum, yang kedua kita tafakkur, yang ketiga kita bergaul dengan orang soleh, yang keempat kita mengambil iktibar. Itu apa yang dinasihatkan daripada apa yang anda dengar daripada Kiai Bakhit. Asbabut tayakkus. Wal muraqabatu ghayatu qasduka, dan kita perlu amalkan, perlu usaha supaya menjadikan muraqabah sebagai puncak kepada matlamat kita, pada qasad kita. Muraqabah makna kita sentiasa merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wattakhizir rifqa khidnan, dan hendaklah kita berusaha menjadikan rifqa, sifat ramah, kelembutan itu sebagai teman kita. Rifqa maknanya ramah, yang mana tak ramah mesra dengan siapa saja, sama ada sudut perkataan ataupun perbuatan. Watta'anni sahiban, dan hendaklah kita amalkan menjadikan at-ta'anni, maknanya ketenangan itu, ketenangan sebagai sahabat, orang yang tenang, ataupun sini dengan mana tak gaduh, tak lorak, tenang. Tenang itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan gaduh, ajalah, terburu-buru itu daripada syaitan. Kecuali ada pada beberapa perkara-perkara yang perlu kita cepatkanlah. Bukan kaluk tu tak, mana kita cepatkan. Kita cepatkan, antaranya kita memberi makan it'amut ta'am, kita menguruskan jenazah, tajhizul jenazah, mengawinkan anak dara. Itu perlu, maknanya disegerakan. Ta'ani maksudnya segerakan. Itu kita segerakan, ajalah. Mungkin mana-mana kita kelai kabut nak menguruskan jenazah, tidak. Maknanya perlu disegerakan. Adapun yang lain perlu kita tenang, dengan makna hendaklah kita muhasabah dahulu. Muhasabah betul-betul dulu. Siap gerakan, siap perkara yang perlu kita mulakan.
Adapun kalau tajihin jenazah, kita nak muhasabah apa, kita kena cepat kan, kita kena pastikan benda tu tidak tertangguh. Wassalamatal kahfan, dan menjadikan usaha untuk menjadikan keselamatan itu sebagai kahfan. Kahfan mana kahfu maknanya gua, maksudnya makna sebagai pelindung, sebagai pelindung. Mana salamah, mana kita tak menyakiti, keselamatan, kesejahteraan, mana kita tidak menyakiti orang lain, supaya orang lain tidak menyakiti kita. Kita menjaga lisan kita daripada menyakiti orang lain. Wal faragha ghanimatan, dan menjadikan beramal pada faragh, pada kelapangan, berusaha menjadikan kelapangan itu sebagai satu ghanimah, satu keuntungan, sebagai modal. Setiap detik masa yang kita lalui, perlu jadikan ia sebagai satu keuntungan. Itulah modal kita, bekalan kita. Kita perlu roket dengan masa kita. Wad dunya matiyatan wa'mal wad dunya matiyatan, dan hendaklah kita menjadikan dunia itu sebagai matiyah. Matiyah mana tunggangan. Dunia sebagai tunggangan. Tunggangan akan matlamak kita. Siapa yang penunggang adalah matlamak akhirat. Bukan dunia itu sebagai yang menunggang. Dunia yang menunggang kita. Ikut nak pergi mana, mana kita ikut saja. Tapi dunia itu kita sebagai jadi matiyah, tunggangan, ataupun maknanya wasilah, wasilah yang menyampaikan kita pada akhirat. Wal akhirata manzilan, dan menjadikan akhirat itu sebagai tempat tinggal yang abadi, iaitu kita nak pergi sebenar. Dunia ini sebagai tunggangan kepada akhirat. Qala muallif rahimahullah, qala Al-Hasan radhiyallahu anhu, berkata Al-Hasan radhiyallahu anhu. Hasan sini di makna dimaksudkan Al-Hasan sini mana Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Inna Allah Ta'ala lam yaj'al lil mu'min rahatan dunal jannah. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak menjadikan bagi orang mukmin itu satu kerahatan selain daripada syurga. Rehat sebenar bagi seorang mukmin adalah di syurga. Wahzar mawatinal ghaflah wa makhatilal adu wa tarabatil hawa wa darawatis syahwah wa amaniyan nafs. Wahzar, dan hati-hatilah pada tempat-tempat kelalaian. Tempat-tempat kelalaian. Kita hendak berhati-hati, kata musannif, pengarang kata kita hendak berhati-hati pada tempat-tempat yang menjadikan kita lalai. Jadi sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini masjid. Manakala seburuk-buruk tempat adalah di pasar. Yang di pasar menjadikan banyak kita tak perhati, mata kita, lidah kita, ada fikiran kita. Jadi kalau ada di pasar tapi ingat pada Allah, tetap ingat pada Allah Ta'ala, adalah orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Nabi SAW menganjurkan masa di pasar kita baca doa, kita baca zikir. Yang kita ingat Allah Ta'ala, kita berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak. Antara doa, zikir yang sunat kita bacakan masa kita berada di pasar tempat. Wahzaril mawatil ghaflah wa makhatil adwa, dan hendaklah kita berhati-hati pada makhatil adwa, tipu daya musuh. Musuh yang paling nyata adalah syaitan. Syaitan musuh yang paling nyata. Siapa-siapa pun tahu syaitan ni musuh, bukan kawan dia. Walaupun duk turut juga apa tipuan syaitan, tetapi kita semua tahu. Dan syaitan ni bukan ada dalam diri kita, bukan di diri kita. Syaitan tu satu makhluk yang lain. Dan musuh yang paling dekat dengan kita adalah nafsu kita sendiri. Wa tarabatil hawa, dan hendaklah kita berhati-hati kepada segala godaan hawa, keinginan, hawa nafsu.
wa darawati syahwat, dan goncangan syahwat, wa amaniyan nafsi, dan angan-angan diri, cita-cita nafsu. Hendaklah kita hati-hati. Pertama, hendaklah kita hati-hati dengan tempat-tempat yang boleh melalaikan kita. Mawatil ghaflah. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Seburuk-buruk tempat adalah di pasar. Ya. Yang kedua, kita hati-hati pada tipu daya musuh. Tipu daya musuh. Yang ketiga, tipu daya musuh. Musuh apa? Musuh syaitan, nafsu. Yang ketiga, kita berhati-hati dengan godaan nafsu kita, hawa kita, dan goncangan syahwat. Dan kita berhati-hati juga dengan keinginan-keinginan, cita-cita nafsu. Qala fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'da'ika nafsuka allati baina jambaik wa innama sarat a'da'ika li ta'atika laha. Berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da'ika nafsuka. Sejahat-jahat musuh, musuh yang paling musuh. Maknanya sejahat-jahat musuh, musuh yang paling nyata, musuh paling bahaya adalah musuh yang paling bahaya adalah nafsu kita sendiri, yang mana antara tulang rusuk kita, dalam tubuh kita. Kalau musuh yang jelas, yang suruh, kalau kita musuh yang jelas, ada musuh kita yang jelas, orang kafir, yang bermusuh dengan kita contohnya, yang suruh kita buat itu, buat ni, yang kita kenal dia jelas dia musuh kita, kita tidak akan ikut. Kita tak akan ikut. Walaupun kita nak ikut, kita saya ikut apa lah musuh aku ni. Tapi kalau nafsu yang ada dalam diri kita, kita mudah ikut. Sebab ia adalah diri kita sendiri, sebahagian daripada diri kita. Yang bezakan manusia, semua ada nafsu. Tak kira siapa. Tak kira siapa. Cuma membezakan bagaimana kita mengawal. Kita mengendalikan dia. Jadi musuh yang paling jahat, yang paling bahaya adalah nafsu kita. Wa innama sarat a'da'ika, sungguhnya nafsu menjadi a'da'ika, sejahat-jahat musuh. Apa? Li ta'atika laha, kerana kerana taatmu kepada baginya. Kerana apabila engkau selalu taat, apabila kita sentiasa jadi lagu mana nafsu jadi musuh kita paling jahat, ialah apabila kita sentiasa taat kepada nafsu kita. Qala wa kullu amrin ishtabaha 'alaika fihi al-haqq fa'ridhu 'ala al-kitabi wa sunnati wal adabi salihah. Wa kullu amrin, setiap perkara yang menjadi kesamaran pada kita akan kebenarannya, fa'ridhu 'ala al-kitabi was sunnah wal adabi salihah, maka hendaklah kita bentangkan, kita lihat pada kitab, kita bentangkan pada kitab Al-Quran dan Sunnah. Kita rujuk kembali kepada As-Sunnah, Al-Kitab. Nak faham Al-Kitab dan Sunnah ini, kalau kita orang awam, perlu kita tanya kepada orang yang paling memahaminya, itu ulama. Dan nak memahami kitab, memahami Al-Quran dan Sunnah, tafsir, hadis dan sebagainya, ia kena pergi pula pada ilmu-ilmu yang umpama fiqh, kalau berkenaan dengan hukum hakam, yang fiqh. Kalau berkenaan dengan akidah, yang masuk pada disiplin ilmu akidah. Membicarakan mengenai hati dan sebagainya, masuk pada ilmu tasawuf. Itu semua bersumberkan daripada Alkitab dan Sunnah. Jadi apabila berlaku kesamaran akan kebenaran, maka kita perlu lihat kepada Alkitab dan Sunnah wal adabis salihah, dan adab-adab yang salih, adab yang baik. Adab ni penting. Adab ni, adab, dengan adablah kita memahami ilmu. Dengan adab kita memahami ilmu. Dan dengan ilmu akan mengesahkan amal kita. Dan amal kita, dengan amal kita akan mencapai hikmah dia. Hikmah daripada amal itu.
Daripada hikmah, kita akan memahami zuhud. Dengan zuhud, kita akan meninggalkan dunia. Dengan meninggalkan dunia, kita dapat menggemar pada akhirat. Dan gemar pada akhirat, kita akan mencapai keredaan Allah Ta'ala. Itu yang saya petik daripada kitab. Kitab An-Nafa'is Durar wal Hikam. Syekh Nuruddin, yang mana Syekhuna Muhammad Nuruddin memetik daripada Al-Imam Yusuf. Fa in khafiya 'alaika amruhu fakhudh fihi ra'ya man tarda dinahu wa aqlah. Dan sekiranya tersembunyi bagimu akan satu perkara, maka ambillah pandangan orang yang paling man tarda dinah, mana paling baik agamanya dan akalnya. Jangan ikut dia, ikut si kita. Kita bertanya pandangan, lebih-lebih lagi urusan agama pada sesiapa saja. Perlu kita lihat pada orang yang baik agamanya, ada kepakaran dalam agamanya dan juga akal dia. Qala wa'lam anna 'ala al-haqqi shahidan biqabulin nafsi lah. Ala tara liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam istafti qalbaka wa in aftaka al-maftun. Dan ketahuilah bahawasanya al-haqqa, kebenaran itu, suatu kebenaran itu syahidan, mempunyai alamat, mempunyai tanda. Siap kebenaran itu ada alamat untuk biqabuli nafsi lahu, untuk menerima, diri itu terima. Siap kebenaran itu ada tanda, ada alamat, ada syahid yang mana orang boleh terima. Orang jahat pun sebenarnya tak suka kepada perkara yang jahat. Orang jahat pun tak suka kepada orang jahat. Orang jahat pun tahu. Orang yang senantiasa orang jahat pun tahu, orang ni baik, orang ni jahat. Dia ada alamat dia. Ala tara liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu merenungkan akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istafti qalbaka wa in aftaka al-muftun. Istafti qalbaka wa in aftaka al-muftun. Minta fatwalah daripada hatimu sekalipun kamu telah diberi fatwa oleh muftun, orang yang berfatwa. Ni lafaz ni hadis ni riwayatkan dengan lafaz Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir. Jadi ini Pak Ngona juga ni, atau Pak Ngona, kalau perlu pahami dengan betul hadis ni. Minta fatwa pada hatimu sekalipun telah difatwakan oleh mufti. Adakah maknanya mufti bagi fatwa perkara ni haram? Kita pun tanya hati kita. Hati kita kata, halah. Bukan itu maksud dia. Nah, jadi hadis ni sebenarnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seorang sahabat yang bernama Wabisah. Yang nama Wabisah. Ni hadis ni tuju pada hati yang tertentu. Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengenali, telah tahu akan hal keadaan Wabisah. Wabisah yang bersih, hati yang bersih. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam ta'lib Syekh Abdul Fattah Abu Quddah, meminta, bertanya akan fatwa daripada hati itu sekiranya perkara itu diharuskan oleh mufti. Diharuskan oleh mufti. Perkara yang harus, mana hati melihat perkara ni ada benda perkara tak baik, akan boleh mencondongkan dia pada perkara makruh atau perkara yang tidak baik. Maksudnya dia pun ia menahan diri contohnya. Ini bukan perkara yang adapun perkara yang dilarang dah, ini haram dah. Wajib kita imtina', wajib kita cegah diri kita. Mufti kata ni haram ni, lepas tu kita minta fatwa pada hati kita, tak apa, itu tak salah gitu.
Bukan itu dimaksudkan. Dan Imam Ghazali kata, apa dimaksud hati sini? Fatwa pada hati. Dia minta fatwa pada hati ni, wala taqula ala kulli qalbin. Bukan berlaku, jangan berkata pada setiap hati. Dia tanya itu bukan pada setiap hati. Kadang-kadang hati yang was-was akan menafikan semua perkara. Bukan warak tu. Hati was-was. Ambil semaya tu. Maya al-takbir tu. Orang tanya fatwa hati. Sah ke tak takbir aku? Sah ke tak takbir aku? Allahu Akbar. Tak sah. Tak sah. Jadi orang tu menafikan semua perkara. Semua benar jadi tak kena. Kalau hati yang was-was. Begitu juga hati yang mutasyahil. Yang sangat bermudah-mudah. Ia akan terbang pada setiap perkara. Boleh berlaku. Tak boleh juga. Jadi dua jenis pesen hati ni contohnya. Fala i'tibar bihazainil qalbaini. Dua hati ni tidak pakarlah. Dalam maksud ini masukkan dalam hadis ni. Tapi i'tibar hati, kata minta fatwa pada hati ni adalah hati orang yang alim. Hati orang yang alim, hati orang yang yakin dengan diberi taufik. Orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.